Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirabbil samawati wal ard. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya buat iklan 8 suku ni. Tapi saya masuk 8.10. Tak apa 8.10. Sempat saya bicara sesuatu yang berbeza sedikit. Okey, hari ini sahabat ya. Kejap lagi masuklah kawan-kawan kita. Pelajar especially ya. Saya kalau boleh pelajar yang sedang mengikuti kuliah sepanjang 5 minggu ini, mereka diwajibkan mengikuti kuliah Vital Force. Vital Force apa ni, saya petik jugalah daripada internet, daripada Google. Apa itu Vital Force? Vital Force, kita cari dalam Google, dia kata Vital Force, especially in early biological theory, a hypothetical force independent of physical and chemical forces, regarded as being the causative factor of the evolution and development of living organisms. Okay. Early science, dia kaitan dengan early science, ia berupa hypothetical. Maknanya apa ni? Hypothetical force. Tenaga yang hypothetical yang kita boleh sebut, yang kita boleh terangkan. Dia bukan sesuatu yang boleh kita lihat. Dia bukan benda lah. Senangnya dia bukan benda. Kalau dalam ilmu materialistic science ataupun scientific materialism, dia kata bukan sains. Okay. So, kita cari dalam Google. Saya sempat ni. Apa yang disebut. Examples, dia kata digestive and breathing are used to demonstrate presence of capabilities. Kewujudan vital force itu boleh dilihat dari segi sistem pencernaan, pernafasan kita. Jadi benda tu hidup, tetapi kita tidak dapat lihat apa yang kita sebut vital force itu. Tetapi manifestasi dia kita dapat lihat. Okey. Penting kita fahami ni sebab tidak semua especially science mempercayai konsep vital force. Antaranya disebut organic compounds must have their origin in living organisms and could never be synthesized from inorganic material. Okay, vital force theory. Ini vital force theory. Maknanya kita ada organic compound. Sebahagian organik, tetapi bagaimana kita sebut dia mesti ada berasal daripada satu benda yang hidup, in living organism, must have their origin in living organism. Kita ambil satu lagi. Homeopathy believes that there is an existence of an essential force. Homeopati percaya kepada suatu tenaga yang asas in every living organism which maintains harmony. Maknanya organisasi hidup ini membantu keadaan harmoni dalam fungsi of the functions and also differentiates the living from the dead. Dan ia membezakan antara makhluk hidup dan makhluk yang mati. Okay. Vital force ini ada dikatakan ada dalam tumbuh-tumbuhan, ada dalam binatang-binatang, haiwan, ada dalam manusia, diri manusia. Tetapi tidak ada dalam benda-benda mati. Okey ya. Ini kita boleh search dalam Google apa maknanya. kita bicara ya, kita lihat dalam buku perubatan homeopati yang warna kuning ni, vital force ada di muka surat 24 dan seterusnya ada keterangan sedikit. Kemudian
Vital force juga ada kita terangkan dalam bab Islam, homeopati dan Islam, ada juga kita jelaskan apa itu vital force pada kefahaman orang yang kuat beragama Islam. So ada dua bahagian yang kita boleh rujuk di dalam buku perubatan homeopati. Satu di bawah tajuk falsafah, satu di bawah tajuk homeopati dan Islam. Kita boleh study tengok. Petang ni saya ada kuliah khas dengan pelajar yang sedang mengikuti program selama minggu ini. Kita akan detailkan lagi mengenai apa yang kita fahamkan dengan vital force. Untuk pagi ini kita lihat secara umum vital force, apa yang dia lakukan untuk tubuh kita. Okey, tepat 8.15 pagi, vital force disebut oleh ahli falsafah sebagai bioenergy. Okey. Dr. Hahnemann menyebutnya sebagai life force ataupun vital force ataupun vital, apa disebut vital, bukan vital organ bukan homeopati sebut. Itu salah. So, ia membawa maksud kuasa hayat ataupun saya kadang-kadang saya sebut tenaga hayat. So, menurut Dr. Hahnemann, kewujudan kuasa hayat ini yang menyebabkan manusia, organisma manusia ini dalam keadaan sihatnya, kita dapat merasa, kita dapat bertindak, beraksi, dapat menyara diri. Maknanya dapat hidup dalam aman, sihat. Tapi kalau kuasa hayat ini hilang, bila mana tiada kuasa hayat, akan hilanglah perasaan dan kesedaran. Okay, ini pun disebutkan oleh Dr. Hahnemann, maka kita mati. Dalam satu segi maknanya, ia boleh membawa kepada makna roh. Itu kita lihat. Petang ini kita akan bincang lebih jauh mengenai vital force. Bagaimana mereka yang berfahaman berlainan itu mentafsirkan apa itu vital force. Tetapi dari segi gerak kerja, pagi ini kita ceritakan mengenai bagaimana vital force berhubungan dengan keadaan sakit sihatnya. So, dikatakan makhluk hidup mempunyai kuasa yang kita sebut vital force untuk bantu kita kekal hidup dan sihat ataupun menjalani keadaan di mana pelbagai penyakit keliling tapi kita terus sihat. So, kuasa vital force ini merupakan umumnya kalau kita nak samakan dengan kefahaman semua orang, ia dikatakan sebagai satu bentuk energi ataupun tenaga. Dan tenaga ini penting untuk kehidupan kita. Dalam bahasa Inggeris disebut beberapa istilah yang berkait dengan vital force. Umpamanya dalam naturopati disebut innate intelligence. Okay? Innate intelligence. Ataupun kecerdasan semula jadi. Betul tidak? Wallahu alam, kita lihat. Disebut juga sebagai life principle, satu prinsip hidup. Tenaga hidup, life force, ia adalah life force, tenaga yang memberi kehidupan. Vitality, vitality banyak disebut. Kebanyakan orang yang berfahaman, yang percaya kepada perubatan alternatif, dia kata dia adalah pengikut vitality theory. Ada vital energy. Dalam beberapa kebudayaan, ia dikenali sebagai ki, kebudayaan Cina especially, ki atau prana dalam kebudayaan India. Dan kebudayaan Melayu mungkin semangat dalam kebudayaan Melayu. Dr. Hahnemann sebagai pengasas, dia mengemukakan istilah seperti life force, vital force. So, kita maknakan dia sebagai tenaga hayat. So, beberapa perkara penting yang kita nak kenal pasti berkaitan dengan vital force. Satu ialah bahawa vital force ini kunci tenaga untuk membolehkan makhluk hidup sembuhkan diri. Dalam bahasa Inggeris disebut self-heal. Sembuhkan diri atau self-heal. So, ataupun vital force ini satu tenaga yang membantu
diri memelihara kehidupan. Kehidupan dalam keadaan yang sihat. Bagaimana ia melakukan dengan penyesuaian, menyesuaikan diri dengan keadaan. Di sini begini, di sana begini, dalam cuaca sekian, dia berubah-ubah. Dia berubah, dia menyesuaikan diri supaya diri atau makhluk itu boleh hidup dengan suasana atau cuaca yang demikian. So, vital force ini dari aspek yang lain, dia seolah-olah satu arahan. Kehadiran vital force ini, dia menguasai ataupun mengontrol sistem dalam tubuh badan supaya dia selalu seimbang. Supaya dia selalu berfungsi dengan sepenuhnya. Supaya semuanya dalam keadaan harmoni. Sistem pencernaan kita baik. Bila kita makan, apa yang sistem buat bermula daripada mulut kita kunyah, kita bawa turun ke bawah dan diproses oleh perut, gester umpamanya. Sistem perkumuhan berjalan dengan elok, sistem darah berjalan dengan elok, sistem jantung berjalan dengan elok, sistem kencing, sistem pernafasan kita semua berjalan dengan baik. Itu siapa yang kontrol? Vital force. Kita kata vital force. Kuasa hayat kita lah yang kontrol. Okey, kita tak campur lagi unsur yang kita sebut roh ke, kita sebut tenaga semata-mata ke, kita tak bincang. Kita bincang itu petang ini. Kita bawa isu, sebab itu kita akan bawa apa yang disebut di dalam organ dan perubatan. Itu kita bawa masuk petang ini. Tapi pagi ini pertama tadi kita kata vital force membolehkan kita sembuh sendiri, self heal, okey. Dan dia preserve, dia memelihara kehidupan. Yang kedua kita sebut bahawa vital force tadi dia menyempurnakan arahan pada sistem tubuh kita supaya berfungsi dengan baik, dengan sempurna dalam keadaan harmoni. Yang ketiga, dalam suasana bila hidupan ini menghadapi penyakit, dijangkiti ataupun ditimpa kecederaan. Ditimpa kecederaan, ia akan menjadi tidak sihat. Jadi bila kita tidak sihat ni, maka kita lahir simptom-simptom, keluar simptom-simptom sebagai punca masalah atau punca sakit kita. Bagi sesetengah sistem perubatan ataupun sesetengah doktor, dia kata inilah penyakit yang ada yang mesti diubati. Okey, orang yang percaya kepada vital force, dia akan kata ini hanyalah simptom-simptom. Simptom-simptom ini adalah satu perlambangan kepada pergelutan yang berlaku di antara vital force dengan penyakit. Penyakit yang nak masuk, virus ke bakteria ke, dia berlawan dengan bukan saja sistem immunity. Immunity itu satu hal. Tapi yang kita sebut ni sesuatu yang lebih luas daripada immunity. Lebih luas daripada apa yang kita sebut sebagai antibody. Orang sains lebih suka bicara mengenai antibody. Tapi konsep vital force ni dia termasuk antibody tapi lebih luas lagi. Tekak tak berapa elok pagi ya. So simptom-simptom bagi orang percaya kepada vital force, dia hanyalah perubahan sampingan. Berlaku perubahan, keluar simptom, ia adalah sesuatu yang secondary. Dia kata secondary. Maknanya, ada benda lain yang harus diurus. Benda lain yang lebih besar yang harus diurus. Simptom-simptom ini hanyalah secondary. Kita rasa panas, kita rasa pening, kita rasa gayat, perut kita memulas, semua itu secondary. Masalah sebenarnya, tenaga hayat kita memerlukan bantuan. Keseimbangan dia telah terganggu. Okey, kita lihat. So, itu 3 perkara dalam keadaan sakit. Yang ketiga, balah dikatakan kalau kita cedera pun, kita cedera, terlanggar ke, terjatuh ke, luka, terpotong ke, kita tercedera. Kita lihat itu aspek fizikal. Tapi vital force juga terganggu. Bila kita tercedera, fikiran kita terganggu. Kita rasa resah, kita rasa risau, kita rasa cemas,
bimbang. Macam bagaimana ni? Dah hampir nak putus dah jari ni. So bagaimana kita buat? Hilanglah jari aku kali ni katakan. Ataupun kita ada kecil manis tiba-tiba terpotong sedikit, kita rasa Masya Allah dah memburuk. Macam mana kita nak sembuh? Okay. So mesti ada cara. Itu ada simptom-simptom penyakit dan dia mengganggu mental kita juga. Mental kita adalah kita katakan kejutan psikologi. Kejutan psikologi. Ada kejutan psikologi, ada kejutan fisiologi. Kalau orang melihat dari sudut kecederaan tangan saja sudah dah nak kena potong, ini diabetes, potong saja. Dia tidak menyelesaikan masalah ya sahabatnya. Dia tidak merawat vital force, dia merawat tangan jari yang potong. Putus jari yang potong tu apa yang berlaku? Esok dia memborok lagi. Memborok. Lepas tu potong satu tahap lagi. Itu yang berlaku pada orang diabetes. Apakah orang diabetes yang mengalami kaki tangan memborok ini tidak boleh disembuhkan? Tentu boleh. Tapi rawatannya dengan cara kita membantu vital force dan menolak keluar semua penyakit yang bersifat gangren pada anggota kita. Tentulah boleh. Bila kita berfahaman bahawa yang perlu disembuhkan adalah vital force. Yang perlu kita bantu ialah vital force tubuh kita. Tapi orang yang percaya bahawa dia sakit yang ni saja, kita buang yang ni, diri dia okey lah. So buang potong. Siapa yang nak potong jari ya? Sebab kecil manis saja sudah kena potong. Itu bukan sistem perubatan. Bagi saya itu bukan sistem perubatan. Sakit kaki, potong kaki. Sakit tangan, potong tangan. Kita sudah mengasingkan jasad tubuh itu dengan diri. So tadi kita kata kejutan fisiologi. Boleh jadi juga kita terjatuh, dia jadi bengkak. Lepas tu nampak biru lebam. Dia telah mengganggu sistem. Oksigen sudah hilang menyebabkan darah tidak mengandungi oksigen di kawasan tersebut dan dia menjadi biru kehitaman. Itu kejutan fisiologi. Kejutan fisiologi juga berupa simptom-simptom. Dan dia boleh membawa lebih jauh, boleh membawa kepada satu jangkitan, terinfeksi jangkitan. Okey. Faham ya? Satu tadi, dah 3 dah kita sebut Okey, seterusnya gangguan yang kita terima ni, sama ada luka, dia boleh jadi luka kecil. Tapi bila dia semakin membesar, dia akan menjadi gangguan yang semakin berat. Begitu juga gangguan penyakit. Kita terkena penyakit dan kita daripada demam sedikit-sedikit, rasa seram sejuk, tiba-tiba demam jadi kuat, jadi panas. Dia sembuh petang, malam timbul balik. Ini menandakan vital force makin terganggu. Vital force semakin tidak seimbang. So, dia terpaksa bergelut. Semakin dia bergelut, semakin banyak simptom-simptom yang keluar. Dia keluar sebab penyakit semakin keras. Dia keluar sebab vital force kita terpaksa berperang dengan lebih kuat lagi untuk mengalahkan sebarang penyakit yang menimpa kita. Untuk menyembuhkan luka. Sebab kita sebut vital force tadi dia self-heal. Tak ada ubat pun. Kalau luka kecil-kecil, dia boleh sembuh begitu saja. Kita tinggal saja boleh sembuh. Darah pun dia boleh membentuk, boleh membeku sendiri. Itu kehebatan vital force. Konsep yang kita faham lah. Memang dia ada lah. Apa yang berlaku, apa yang menyebabkan penggumpalan darah. Itu penerangan dari segi sains. Okay? Tapi siapa yang di belakang yang menyebabkan darah itu membeku? Yang menyebabkan kemudian dia menjadi parut. Semua ada di belakangnya, itulah kita kata vital force. So, dalam proses pergelutan ini kita kata vital force menghasilkan gejala-gejala dan simptom-simptom. Kita sebut 2 gejala-gejala ini yang kita boleh lihat, kita boleh dengar. Simptom-simptom sesuatu yang kita susah nak ukur. Pening, gayak, rasa nak rebas sebelah kiri kanan. Tidak boleh diukur. Itu perasaan yang ada pada pesakit. Itu adalah simptom-simptom subjektif. So, kes-kes yang acute, kita kata kes akut, bahasa kita akut, bahasa Inggeris acute. Biasanya vital force ni mampu atasi. Kes kita kena flu,
kena sesama, kena demam, sakit perut, gastroenteritis, sakit kepala. Ini kita kata penyakit-penyakit jenis akut. Kita akan bagi tahu apa definisi akut. Penyakit yang datang untuk jangka waktu yang pendek dan dia datang secara mendadak. Dia boleh pergi secara mendadak juga, tapi dia harus dilawan. Yang melawannya ialah vital force. Vital force berjaya melawan diri kita, antibody kita kuat, menandakan vital force kita juga kuat. Kita boleh melawan dan semua penyakit-penyakit yang nak datang itu keluar. Dia sembuh, dia self-heal. Kadang-kadang bila teruk sangat kita perlu dibantu. Kita ambil Panadol ke, kita ambil ubat homeopati ke, kita ambil arsenicum ke, kita ambil bel ke. Kemudian dia membantu vital force kita untuk sembuh. Okey. Ada keliru tak? Keliru. Panadol. Panadol tak apalah. Ubat itu yang menyembuhkan. Sebab dia direct lawan penyakit. Homeopati, ubat dia bekerjasama dengan vital force dari segi konsepnya. Kita mengeluarkan sakit demam. Sistem lain, dia menekan demam supaya tak keluar demam. Masuk dalam badan. Tak apa jugalah. Tapi kita sembuh daripada demam. So, bila kita cakap pasal acute ni, vital force memainkan peranan yang besar dari segi mengeluarkan penyakit. Kita tidak ada penyakit lagi. Tapi kalau vital force kita kalah dalam peperangan itu, itulah kita boleh jadi mati. Paling teruk adalah mati. Okey, itulah paling teruk. Kalau kita tak mampu melawan, seperti penyakit COVID-19. Bila vital force kita sudah kalah, itulah kita akan menempa saat sakit dan kematian. Okey, itu kita kata acute. Acute disease ni penyakit yang datang secara mendadak. Ada sahabat bertanya dalam kuliah sebelumnya, apa acute ni? Severe. Severe makna lain, dia kata. Acute makna lain. Bila saya kata acute ni makna severe, yang acute pun dia boleh jadi severe. Yang kronik pun dia boleh jadi severe. Yang beza acute dengan kronik ni ialah acute atau akut ini ialah penyakit yang datang secara mendadak. Dan dia tidak tinggal lama. Dalam masa seminggu, 2 minggu, kalau kita berjaya lawan penyakit akut, kita akan sembuh, sihat. Kalau kita gagal, kita akan collapse, dah mati. Itu ciri penyakit akut. Dia berbeza dengan penyakit kronik. Kronik ni penyakit yang sukar disembuhkan dan dia diam lama di dalam tubuh kita. Penyakit kronik boleh terjadi disebabkan oleh penyakit akut. Dia datang secara akut tapi kita tidak berjaya menyembuhkan. Dia boleh datang sebagai masalah pernafasan secara akut. Dia datang sekejap. Kita tak ada ubat untuk menawarkan dia. Lama-kelamaan keadaan tersebut mungkin disebabkan oleh environment ke apa ke. Tapi kita jadi sesak dan sesak. Lama-lama dia sudah sebati dengan diri kita. Jadi setiap ada masa-masa tertentu kita akan datang lelah. Itu yang kita kata lelah. Lelah ini adalah penyakit kronik. Asma. Sebab dia berada dalam diri kita lama. Penyakit kronik boleh timbul daripada masalah akut yang gagal diatasi. Atau secara langsung disebabkan oleh tekanan mental, emosi. Kita menghadapi tekanan dan tekanan itu berterusan mengganggu kita. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dia sudah menjadi kronik. Boleh jadi serangan fizikal yang berlaku dalam kehidupan harian. Tetapi terus berkembang dan akhirnya dia berada bersama dengan baik. So, isu-isu berkaitan aduan masalah paru-paru, masalah sistem pencernaan yang berterusan, itu adalah kronik. Gangguan-gangguan kulit yang berterusan, itu sudah menjadi kronik. Sakit-sakit sendi yang berterusan, dia adalah kronik. Dan dalam homeopati, kita akan belajar, mungkin di kuliah yang lain, di kuliah sambungan ke, ataupun kita belajar organa ataupun, dia akan ceritakan penyakit kronik ini ada 3 kategori ataupun 3 punca yang menyebabkan dia jadi kronik. Tapi apa yang kita boleh sebut, kronik merujuk kepada penyakit yang berlangsung lama.
Dan badan kita vital force menyesuaikan diri untuk kehidupan, untuk hidup bersama dengan penyakit kronik. Boleh faham Kita mungkin menghadapi masalah sembelit. First time kita menghadapi masalah sembelit. Okey, beberapa hari kita tak ada ubat untuk menangani masalah sembelit. Lepas tu bulan depan datang lagi, bulan berikut datang lagi, kita sentiasa sembelit. Kita tidak ubah kaedah cara pemakanan kita, makan apa, banyak serat ke apa yang harus kita ambil, kita tidak ubah. Lama-lama sembelit itu jadi kronik. Bila jadi kronik, dia timbul macam-macam. Dia jadi buasir umpamanya, maka buasir inilah adalah satu penyakit kronik. Kerana ia tidak boleh diatasi dalam waktu yang singkat. Tapi kita hidup bersama dengan penyakit buasir ini bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dia sudah jadi kronik. So, disebut kita boleh baca dalam keterangan penyakit kronik, sama ada dalam homeopati ataupun dalam alopati, selalu merujuk kepada penyakit yang tidak sembuh ataupun penyakit yang tidak berlalu pergi. Dia perlahan-lahan menyebabkan kesihatan kita merosot. Kalau kita semakin tua, semakin terganggu. Semakin tua, semakin terganggu. Kita hadapi masalah sendi sudah berlarutan, kita akan menjadi semakin terganggu. Bila kita berusia, sendi kita, tulang kita semakin tidak kuat, kita semakin terganggu. Orang yang ada darah tinggi, semakin tua dia, semakin bermasalah. Salur darah mungkin menjadi semakin menebal. Dia minum macam-macam, makan macam-macam, macam-macam toksik masuk itu, menambah sempitkan lagi salur darah. Dia menjadi semakin kronik semakin kita berumur. So, kesihatan merosot bila seseorang itu berumur, bila dia ada penyakit kronik. Tapi apakah orang yang menghadapi masalah penyakit kronik ini mati disebabkan penyakit kronik? Tidak juga. Banyak orang mati disebabkan masalah akut, masalah lain. Mati disebabkan masalah lain, bukan sebab penyakit kronik. Penyakit kronik itu sudah sebati dalam diri kita. Kita hidup bersama dengannya. Okey. Okey. So, ada kenyataan di sini disebut ketidakseimbangan vital force yang berlaku dalam badan kita dicipta oleh banyak penyakit-penyakit akut. Tapi vital force kalau dia kuat, dia berada dalam keadaan seimbang, ada under control, dia boleh lawan dan kita boleh sembuh. Penyakit kronik, kita menjadi semakin lama semakin tidak seimbang, kita tidak boleh mengatasi. So, vital force kita akan menyesuaikan diri untuk hidup bersama dengan dia. Maknanya kita lah. Itu bila kita kata vital force menyesuaikan diri, kita lah. Orang yang boleh menyesuaikan diri, dia akan boleh hidup lebih lama. So, contoh penyakit akut yang kita ada hari ini ialah COVID-19. Sebab itu COVID-19 ni disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ini COVID ni. Severe acute. Apakah acute ni mana severe? Tidak. Acute mungkin tidak severe dan mungkin severe. So, dalam kes COVID-19 ni, dia adalah severe. Dia memang teruk. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Coronavirus. Virus corona. Sekarang dalam bahasa Melayu kita sebut virus corona. Virus corona 2. Sindrom pernafasan akut yang teruk. Itu dalam bahasa Melayu. So, COVID-19 adalah penyakit akut. Kalau dia pergi, kita berjaya sembuh, tetapi kita hidup dengannya menjadi masalah pernafasan kita terganggu. Dia akan jadi kronik. Dia membentuk jadi kronik. Tapi dalam keadaan yang berlaku pada hari ini, COVID-19, sama juga dengan SARS, dulu SARS kita sebut. Severe Acute Respiratory Syndrome. Tahun 2000 lebih kurang. Dia menyerang Malaysia, menyerang dunia. Ataupun 2003 begitu. Begitu juga MERS, Middle East Respiratory Syndrome pun begitu juga. Semua ini adalah acute. Semuanya disebabkan oleh virus. Tapi dianya jenis acute. Jenis acute. So, apa yang berlaku bila acute?
kita dapati orang yang mendapat COVID-19 ni, dia dimasuk ke hospital, sama ada kuarantin di rumah atau dibawa ke hospital. Yang mana vital force dia kuat, dia akan lawan, dan lama-lama dia pergi. Orang yang vital yang cukup kuat, saya perhatikan, ada yang masuk hospital, tapi dia relax saja, boleh merokok, boleh buat apa. Sepanjang 2 minggu duduk relax aja, main telefon. Lepas tu dia keluar sihat. Dia tak ada sakit atu, tak ada satu simptom pun. Itu menandakan dia punya vital force atau kuasa hayat dia kuat. Virus tu hanya boleh menduduki diri dia, tapi dia tidak boleh mengalahkan diri dia. Dia hanya duduk saja. Dan tubuh dia bagi untuk virus ni duduk. So adalah, bila pihak yang berkenaan detect, buat swab test, oh ada virus, so kena asingkan. Asingkan supaya tidak berjangkit pada orang lain. Diri dia tak perlu dijaga dah. Sebab tubuh dia kuat. Vital force dia kuat. Dia dapat kontrol dan boleh keluarkan. Lama-lama virus tu pun hilang dengan sendiri. Sebab apa? Tubuh dia terlalu kuat. Dia tidak boleh duduk lama di dalamnya. Begitu juga orang yang sakit dapat sesama biasa, batuk-batuk. Ada masalah pernafasan sedikit-sedikit. Tapi tubuh dia kuat. Ada setengah tu duduk hospital, tak bagi ubat pun. Lama-lama dia semakin sembuh. Dia minum air kosong, air sejuk, air suam ke apa ke. Dan dia membantu memulihkan tenaga hayat dia. Tenaga hayat dia membantu untuk mengeluarkan virus tersebut daripada badan dia. Ini peperangan dengan vital force. Kuman yang masuk, virus yang masuk, berperang dengan vital force. Kita tidak nampak. Kita dari sudut material kita tidak nampak. Konsep dalam homeopati. Mengapa dalam diri itu ada juga virus tu? Orang detect, check, swab test, tiba-tiba ada. Homeopati, dia punya keterangan, virus itu bukan yang menyebabkan dia sakit. Virus itu berada di situ kerana badan dia lemah, vital force dia lemah. Maknanya bolehlah makhluk luar masuk dan duduk di situ. Tapi oleh kerana lemah sedikit saja, tapi dia kuat, dia tidak boleh mengganggu badan dia. Dia duduk sekejap saja, lama-lama ditepis keluar oleh vital force. Out you go. So dia tidak ada masalah. Ini vital force. Orang vital yang tak berapa kuat akan diserang dan dia semakin tenat. Sebab penyakit akut kita sebut tadi, sama ada dia boleh disembuhkan, sama ada self-heal ataupun dibantu dengan pemakanan ke ubat-ubatan ke, supaya dia boleh dikuatkan dan dapat menyembuhkan diri. Ataupun mati. Dia pilihan itu saja. Sama ada vital force mampu dia lawan dan keluarkan virus, ataupun dia akan mati dengan sebab virus itu. Kuasa hayat dia sudah terlalu lemah, dia kalah, maka roh keluar daripada badan dia, matilah dia. Apa yang boleh dibuat bila roh sudah tidak ada dalam badan? Tidak ada sistem perubatan yang boleh menyembuhkan badan yang roh dia sudah tak ada. Itu bagi orang yang beragama seperti kita cakap. Tapi orang materialistik dia akan cakap, ini sebab jantung dia sudah tidak berhenti. Sudah berhenti bergerak, berfungsi. Dia tidak bernafas lagi, matilah dia. Itu penerangan orang materialistik. Kita bincang apa yang dikatakan lebih lanjut oleh orang materialistik petang ini, kalau ada kesempatan insya-Allah dalam grup live nanti. Tapi itulah kedudukannya menghadapi penyakit akut seperti COVID-19 ini. Vital force kita yang berperang, sama ada kita menang atau kalah. Bila kita malah, maka itu yang berlaku kematian. Doktor, adakah vital force boleh ditinggalkan melalui amalan, ditingkatkan melalui amalan zikir, solat sunat? Amalan zikir, solat sunat, mencari ketenangan, tidak gelabah bila ditimpa musibah penyakit emosi. Okey, apa pandangan sahabat semua? Boleh tak ditingkatkan? Kita yang percaya kepada amalan roh, dia sebab roh ni, roh ni kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua yang hidup, dan manusia lagilah roh yang pada peringkat yang berbeza dengan binatang, haiwan semua.
Kita yakin bahawa dengan zikir, dengan amalan-amalan yang lain, malah infak bersedekah pun, dia boleh membantu, memberi ketenangan dan kepada roh kita untuk menjadi lebih kuat. Dia akan menjadi lebih kuat. Dia tentulah ada satu saluran yang boleh menyebabkan kita boleh mengalahkan penyakit dalam badan kita. Kita percaya, kita yakin itu. Sebab itu air yang dibaca dengan ayat Al-Quran pun ada kesan dia. Materialistik, secara material tak nampak. Tetapi dia berlaku. Di belakangnya berlaku. Di belakangnya berlaku. Tengok ramai yang gelabah bila dijangkiti COVID. Pengaruh emosi down. Sebab itulah penawar berkesan kita sebut arsenicum. Arsenicum sesuai untuk orang yang resah, untuk orang yang gelagabah. Tetapi sebelum arsenicum, remedi kita yang berkesan untuk menghadapi masalah takut ini ialah aconite. Beri aconite. InsyaAllah kalau waktunya adalah very very acute, maka penyakit itu akan keluar. Di sinilah peranan remedi homeopati dalam melawan infeksi virus COVID-19. Kita sediakan dengan remedi-remedi yang cukup acute dan yang sedang-sedang acute untuk lawan. Masalah kita hanya orang yang perubatan barat ni, materialistik, scientific materialistic medicine, dia tak nak percaya, itu saja. Tapi sekarang kita lihat berapa ramai yang kita mengguna bahan-bahan ini, adakah kita dijangkiti? InsyaAllah tak ada. Mungkin sebab SOP kita kuat. Tapi kita pun berinteraksi dengan orang-orang lain. Tapi tak adalah ada berlawanan. Tak adalah menyebabkan kita kalah. InsyaAllah. So, apa yang kita sarankan, pakar-pakar homeopati kat Malaysia sarankan, kita guna, insyaAllah kita akan bebas. Saya sangat yakin kalau ada satu perbandingan seperti dibuat di zaman Hahnemann, antara cara kita mengawal dengan alopati kawal, saya sangat yakin kita ni 2-3 kali ganda lebih baik. Lebih berkesan. Dan mungkin kalau ada risiko kematian pun kita dapat mengurangkan dengan lebih hebat, lebih jauh berbanding dengan yang dilakukan oleh amalan konvensional ini. Okey. So itu saja sebagai intro. Hari ini pun dah lama dah, setengah jam juga. Cadangnya 15 minit aja. Nanti kita jumpa, kita nak bincang mengenai secara detail pandangan materialistik, apa dia tafsir terhadap organon yang dicatat oleh Dr. Hahnemann. Dan juga kita nak lihat apa pandangan kita orang yang bertuhan beranggapan terhadap catatan aforism organon Dr. Samuel Hahnemann. Okay, itu kita bincang dalam kelas. Dulu saya pernah bawa perkara ini dalam tulisan dalam FB. Tapi hari ini kita bincang dalam kelas. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kerana bersama. Salam Jumaat kepada semua. Semoga kehidupan anda semakin sihat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga rahmat dan keberkatan hari Jumaat ini memberi lebih banyak kesegaran dan keamanan, keterangan kepada diri kita semua. Semoga kita semua dapat memaafkan masa, ilmu dan juga membantu kita menghadapi kehidupan, baki-baki kehidupan dan juga kehidupan kita kemudian di hari akhirat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.